Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang pukul 7.20 pagi waktu Auckland, New Zealand, bersamaan dengan 2.20 pagi waktu Malaysia. Ya, saya berada di Auckland dan sebentar lagi saya akan terbang balik ke Kuala Lumpur, insya-Allah. Dan alang-alang bilik hotel saya ini menghadap jetty dan menghadap suasana yang saya rasa agak cantik untuk diambil penggambaran, buat video. Maka saya mengambil kesempatan ini membuat video sambil memberi satu tazkirah yang ringkas. Tazkirah tentang keutamaan bangun pada waktu pagi, pada waktu awal pagi, ya. Dan untuk tazkirah ini saya ingin berkongsi sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada seorang tabi'in yang bernama Syaqiq bin Salamah, okay, yang terkenal juga dengan gelaran Abu Wa'il, meninggal dunia tahun 82 Hijrah. Beliau pernah menerangkan bahawa pada satu pagi itu setelah solat subuh, mereka ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis, meninggal dunia tahun 32 Hijrah. Apabila sampai di hadapan pintu, mereka memberi salam, Assalamualaikum. Dan Abdullah ibnu Mas'ud menjawab dan mengizinkan mereka masuk. Tetapi mereka berdiri saja di pintu tu. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud menghantar pembantunya untuk, bukankah sudah diizinkan masuk? Kenapa tak masuk? Lalu akhirnya pun mereka masuk dan mereka mendapati Abdullah ibnu Mas'ud sedang duduk bertasbih, sedang duduk berzikir. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, apakah yang menghalang kalian daripada masuk? Padahal aku sudah pun mengizinkan. Mereka menjawab, kami tak masuk sebab kami bimbang mengganggu sebahagian daripada ahli keluarga yang mungkin sedang tidur. Maknanya mereka nak jumpa Ibnu Mas'ud ni di luar rumah lah, tak naklah masuk rumah. Mendengar alasan yang sedemikian, Abdullah ibnu Mas'ud terus berkata, ya, apakah kalian menyangka ahli keluargaku ni daripada kalangan orang-orang yang lalai? Okay. Macam tak setuju dengan itu, ya. Jadi hadis ni ada sambungan seterusnya. Ini secara ringkas saja bagi tuan-tuan yang puan-puan mahu membaca hadis ini. Ia dalam Sahih Muslim, hadis nombor 1359. Atau kalau ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 822. Beberapa pengajaran daripada hadis ini, ya. Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berzikir secara perlahan sampai tidak dapat didengar oleh orang yang berdiri di luar rumahnya. Rumah Abdullah ibnu Mas'ud ni bukan banglo besar-besar, bilik banyak-banyak, ya. Mereka duduk di rumah yang serba sederhana sampai apabila mereka memberi salam, Ibnu Mas'ud menjawab salam dan mereka dapat mendengarnya. Jadi rumah yang kecil ataupun Abdullah ibnu Mas'ud berada dekat dengan pintu masuk rumah, tapi tidak kedengaran zikir beliau, sehinggalah para tabi'in tu masuk, jumpa, baru tahu Ibnu Mas'ud sedang berzikir. Maknanya zikir ni secara seorang-seorang. Kemudiannya, zikir ni secara perlahan-lahan, secara sir. Kemudiannya secara berseorangan. Ya, Ibnu Mas'ud tidak berzikir beramai-ramai bersama dengan ahli keluarganya, ataupun kita kata zikir berjemaah. Ini tentang adab berzikir yang telah saya tekankan dalam video-video yang lain juga. Poin keduanya ialah meskipun para sahabat tu niat baik, tak nak mengganggu. Tak nak mengganggu ahli keluarga yang mungkin masih tidur. Tapi niat baik mereka itu macam disanggah, dipersoalkan oleh Ibnu Mas'ud. Apakah kalian menyangka ahli keluarga ku ni ada di kalangan orang-orang yang lalai? As if it is an insult for you to say that. My family members are those who wake up early. They are those who are the morning person. Jadi, berdasarkan hadis ini, ya, ini salah satu contoh bagaimana umat Islam pada zaman awal, khasnya Abdullah ibnu Mas'ud, mereka memanfaatkan waktu pagi. Bangun awal pagi, pergi solat subuh berjemaah, kemudian balik rumah, berzikir. Kalau sambungan hadis tu berzikir sampai ke matahari naik, seperti mana sekarang ni lah. Kalau ikut di luar bilik hotel ni kan, berzikir sampai matahari naik. Dan ini yang kita sebut sebagai morning person, orang yang manfaatkan waktu pagi. Bukannya night person, tidur lewat, kemudian bangun pagi pun lewat, mungkin waktu subuh pun tertinggal. Okay, jadi berdasarkan hadis ini, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua, ayo kita menjadi morning person yang kita bangun awal pagi,
Meskipun pada hari cuti, pada hari-hari kerja kita bangun pagi untuk pergi bekerja, kalau niat kita pergi kerja adalah untuk mencari pendapatan supaya kita dapat menafkahi keluarga, ia insya-Allah menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu Taala. Jika kita pergi kerja sebab bosan duduk rumah ke, sebab ada staf baru yang suka kita nak cuba mengorat ke, atau tujuan-tujuan lain, maka itu sajalah yang kita dapat ya niatnya. Tapi kalau kita pergi bekerja sebagai satu amal, satu cara mendapatkan pendapatan, menafkahi keluarga kita, maka ia menjadi satu amal soleh kepada Allah SWT. Kemudian pada hari cuti, jangan pula ada istilah qada tidur. Tetap juga bangun awal dan kita manfaat waktu pagi itu berzikir, membaca Al-Quran, dan kemudiannya pergi bersenam ke apa ke. Jadi kalau kita mulakan hari secara positif, sepanjang hari itu insya-Allah kita positif dan kita sendiri gembira sebab sejak daripada awal lagi pagi lagi banyak perkara-perkara bermanfaat yang telah kita lakukan. Berbeza jika kita ni bangun lewat pukul 10, pukul 11 pagi, bangun pun dah so kita rasa awal-awal lagi dah kurang manfaat hari. Jika hari itu diteruskan pun mungkin yang besar ianya satu hari yang hambar sahaja ya. Dan petua rahsia untuk bangun pagi ni mudah saja, malam tidur awal. Malam tidur awal. Dalam sebuah hadis yang lain diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selepas solat Isyak, baginda bersembang-sembang ahli keluarga sebentar, kemudiannya tidur. Maknanya baginda tidur awal, dan itu adalah petua yang paling berkesan untuk kita bangun pagi, bahkan awal pagi lagi untuk kita berqiyamul lail. Kemudiannya kita berzikir, ataupun nak baring sekejap pun tak apa, sementara tunggu azan subuh. Kemudian kita pergi solat subuh, balik kita baca Quran, kita berzikir, dan seterusnya. Begitulah hari kita dimulakan dengan aktiviti yang bermanfaat. Baik, moga-moga saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat menjadi orang yang kita sebut sebagai morning person. Baik, itu saja yang saya nak kongsikan. Kena bersiap-siap ni untuk pergi kerja. Kalau nampak di belakang pakaian seragam pun sudah siap untuk saya nak terbang balik. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.